Okey. Okey. So pertamanya untuk setup bom ini kita menggunakan beberapa indikator, ya. Tolong perhatikan dan catat, ya, kepada yang baru, kepada yang lama tu okey, tak ada masalah. Okey. Yang pertama sekali kita kena masukkan indikator. Saya masukkan indikator moving average. Okey. Moving average setup dia yang nombor satu adalah 13. Okey. Exponential close. Okey. Warna boleh masing-masing kegemaran masing-masing lah. So saya suka untuk, bagi saya suka untuk trend guide ni pakai warna merah. Okey. Yang kedua, masukkan lagi moving average 50, exponential close, dan saya suka untuk yang ini saya buat warna biru. Okey. Yang ketiga, moving average 50 juga, exponential close ini tukarkan kepada high. Line-nya kita boleh pakai paling halus, ya. Ataupun kita nak pakai putus-putus pun boleh, nak pakai paling halus saja pun boleh. So, ini adalah EMA 50 high. Okay. Dan seterusnya masuk lagi moving average, indicator on chart ya, moving average. Line everything semua sama, 50, exponential, high ni tukar kepada low. Okay. Setting semua sama, color dan line. So dia jadi satu channel ya, 50 ni dah jadi satu channel. Okay. Dan selepas tu kita bercerita pula untuk indikator yang dekat bawah. Indikator yang dekat bawah. So kita nak masuk indikator dekat bawah. Yang pertama sekali kita nak masukkan AO. Okay. Masukkan AO. Bill Williams Awesome Oscillator. Okay. So ini Bill Williams Awesome Oscillator. Okay. Lepas tu kita nak masukkan lagi indikator, boleh buka sebelah sini. Indikator banyak dalam sini ya. Ambil di dalam trend, di dalam oscillator, di dalam indikator ambil oscillator, ambil Williams percentage. Tarik kat sini. Okey. Setting dekat sini, period dia setting 10. Warna terpulang pada kita nak black ke apa ke, janji kita tahu yang nanti hitam tu adalah 10. Okey kan dia. Okey. Dia jadi macam ni. Okey. Kalau kata line putus-putus level ni tak ada. Tak ada. Right click kita betulkan dia balik. Kita pergi kat line putus-putus tu maksudnya level. Jadi ke level kita setting. Negatif 80, negatif 20 dan negatif 50 untuk dapatkan line putus-putus ni. Okey. Ada guna dia nanti. Okey. Dan seterusnya masukkan lagi Williams percentage. Klik Williams percentage ni, jangan lepas, tarik dia masuk, nak masuk ke sini ke nak masuk bawah. Masuk yang bawah. Okey, lepaskan. Lepaskan. Lepas tu isi. Yang bawah ni adalah 100. Okay. 100 ni kita tukar dia pada warna yang terang sikit lah. Sebab kita nak bezakan dan line dia kita letak besar sikit. Ya, ini adalah trend. Okay. So kita nampak sekarang atas pada 50 trend up. Ya. Dia masuk atas pada 20 ni strong zone. Strong buy. Ya. Kalau nak sell pun jangan lama-lama kena ambil, sebab apa? Nanti dia naik lagi. Jangan dilawan lah kalau boleh. Ya. Dia tengah duduk dalam strong zone ni tadi.
Ni sekarang ni jangan dilawan. Masa dia turun hari tu, susah bersusah payah nak turun. Rupanya dia tak masuk ke strong zone. Dia berhenti dekat sini je, cuba nak masuk boleh, cuba nak masuk tak boleh. So naik ni dia masuk ke strong zone. Ni maksudnya kuatlah nak bergerak. Kita tengok kalau dia duduk kat strong zone, dia atas pada negatif 20, dia strong zone. Bawah pada negatif 80, warna purple, warna pink ni, dia adalah strong cell. Ini strong up. Bawah pada kita tengok bawah pada 50 sini. Sini dia duduk. Ini strong cell. Strong down. Kalau berlaku strong down macam ni, kita matchingkan dengan kita punya indikator ke atas ni. Sebenarnya bila patah balik ke sini kita nak cari sell, patah balik ke sini nak cari sell, patah balik ke sini nak cari sell, patah balik ke sini nak cari sell, akhirnya adalah candle dah start keluar ke atas. Mana sell kita dah macam berhenti kat sini, kena tunggu lagi pattern untuk masuk. Okey. So dekat sini permulaan market turun. Sini. So nanti saya detailkan kat sini. Okey. So indikator semua dah penuh kita masuk. Boleh faham ke tak sampai sekarang? Tolong feedback. Boleh cikgu, boleh. Boleh cikgu. Faham cikgu. Okey. So sekarang macam mana cara kita nak baca? Ada yang duduk kat dalam ni, kalau tak faham sila tanya, Jangan buat senyap. Kalau kumpul yang tak faham tu, jadi langsung kita malas nak belajar. Okey? So tak faham boleh tanya. EMA 200 boleh pakai kalau nak pakai, tak nak pakai pun tak apa. Kalau tak nak pakai, kita kena rajin tukar time frame sikit. Sebab kalau kita tak nak nampak berserabut, kita pakai yang ini sajalah cukup. Kalau nak pakai EMA 200 pun boleh, tak ada masalah. Sebab EMA 200 tu adalah EMA 50 di upper time frame. Di time frame atas. Relation dia, EMA 200 dengan chart sekarang, dia adalah EMA 50 di time frame atas. Sekarang kalau saya duduk di H1, sebenarnya EMA 200 kalau ada dekat dalam ni, dia sebenarnya EMA 50 di time frame H4. Kita jadikan dia EMA 200. Okey. Okey. So kita masuk kepada setup boom. Kita masuk kepada setup boom. Setup boom ni kita detect seawal mungkin. Ada orang menggunakan time frame M1 untuk setup boom. Ada orang yang menggunakan time frame M5 minit. Ada juga menggunakan M15, 30 dan juga 1 jam. Okey. Tapi kalau dapat kat 1 jam tu jangan lepaskan peluang lah. Contoh setup boom yang dapat kat 1 jam. Contoh. Sekarang ni saya boleh katakan, saya tunjuk contoh setup boom ni. Ini lalat ni saya kurang nak kena tepuh dah. Okey. So, setup boom ni dia tak cuba untuk share dekat sini, tak ada. Kalau kata kenapa share kat tengah-tengah, share bukan kat tengah-tengah lah, share kat akar orang kata. Kalau kita share kat sini ni orang kata share kat akar lah ni. Kalau tak nampak indikator ni, orang kata kita pergi share kat sini. Oh share kat akar kata. Kalau kita faham, orang tak kata ini orang kata kat akar, sebenarnya ada akar baru, ada akar baru. Ada akar lagi dan lagi. So apa yang penting kita sebenarnya kita follow apa yang kita nampak. Kita tak payah nak predik. Oh ini kalau tengok sini, ini ada CBR key. Mesti tendanglah ni. Akhirnya dibocor bawah. Betul ke tak? Sini pun ada. Zone ni. Mesti tendang sikit bocor lagi bawah. So apa yang saya nak sampaikan kat sini sekarang, apabila berlaku macam ini, dia bagi kat kita satu setup. Okey. Apabila kita duduk di 1 jam sekarang, contoh dia 1 jam, apabila ada satu movement, dia close di bawah ke semua line kita ni. 1, 2, 3, 4 line ada candle yang keluar di bawah. Okey,
Lepas tu dia buat reversal sebatang kedua candle, tak ada masalah. Ya. Akhirnya market bergerak pecah bawah balik. Break low. Ya. Dia beritahu kat kita bahawa market nak turun. Okey? Bahawa market nak turun. Apa yang boleh kita buat? Nak play safe ni. Saya cerita nak play safe. Okey? Market nak turun ni. Sini. Confirm market nak turun. Betul? Ada A, B, C market nak turun. Di dalam A, B, C ni, orang yang belajar, entry level dia akan faham. Ini adalah point B. Betul ataupun tak? Ya? Betul ataupun tak? Tak berani nak masuk. Tak ada masalah. Ya, saya besarkan lagi candlestick. Tak berani nak masuk. Tak berani nak masuk, kita tengok dulu. Bila dia dah turun macam ni, dia pecah sini sedak. Sedak kita berlaku kat sini. Kita tak berani nak masuk ni. Cari mana satu candlestick yang sentuh MA50 yang tengah. Ini tak sentuh, ini tak sentuh. Ini masa sedak tak nak. Ini tak sentuh, ini yang sentuh. Ya, dia sentuh, selepas dia sentuh, dia tendang, dia duduk balik bawah MA13. Ya, dia tendang, dia duduk balik bawah MA13. Dia beritahu kat kita, okey, market dah ready nak turun. Okey, cari position. Dia turun macam ni, dan kita pun startlah cari. Ambil lah, nak duduk sini ke nak masuk, ready untuk entry. Candle ni beritahu ready untuk entry, candle ni kita masuk. Okey. So ini konsep dia. Dekat sini, kalau kita nampak, sini tidak berlaku, tidak ada candle yang keluar ke atas. Betul? Tidak ada candle yang keluar ke atas. Lepas tu dia market turun lagi. Ini tak boleh. Oh, ini cantik. Ada candle keluar di atas lah. Clear. Betul? Okey, letak sini. Okey. Pecah. Dia beritahu market nak naik. Ini konsep dia. Ini konsep dia. Okey? Okey, so kalau kita tengok di lower time frame, M15 ke, M30 ke, kita akan dapat setup lagi sharp lah. Dapat setup lagi sharp. Okey? 30 dia dekat sini. 30 dia dekat sini. Ni. Betul? 30 dekat sini. Dia bagi break hasil ni. Kalau kita tengok dekat 15 minit. Sama tempat. Ya. Tapi kalau 15 minit ni, saya lebih suka tengok ini. Ini bukit, lepas tu dia turun duduk bawah. Kita tak kelayan. Ini bukit, dia tak mau turun duduk bawah. Dia buat flat. Ini yang kita tunggu. Ini yang kita tunggu. Dia buat satu atap kat sini. Atap ni ada resisten. Dia pergi bocorkan atap tu. Okay? Dia bocorkan atap ni. Ini bom kat sini. Bom lah. Bom lah kat sini. Semalam masa kita trade scalping, kita kat sini. Pukul 10.30, pukul 11 kat sini. Tapi market untuk Dow Jones ni, dia akan buat trending dia pada pukul 12, pukul 1. Ya, pukul 12, pukul 1, pukul 2. Dia trending. Ya. Saya tak larat nak tunggu. Kamu orang muda boleh tunggu. Ya. Saya ni orang tua. Orang tua ni trade setengah jam ke 1 jam sehari dah cukup. Ya, orang muda boleh mengadap 24 jam. Macam Cikgu Alex. Ya. Dia boleh mengadap sampai ke pagi. Saya tak larat macam itu. Hanafi belajar entry dulu. TP tu kita cerita kemudian. Okey. Okey. Ni saya terangkan ni, cuba fahamkan sebaik mungkin. Sebab pukul 10 nanti saya akan stop kelas kita pada malam ni cuma setengah jam ataupun 45 minit sahaja. Okey. So apabila market pergi, dia pergi, market ni akan datang balik. Ya. Biasanya saya akan tunggu di M15, MA50 group.
apabila dia dah confirm buat trending, dia dah buka kangkang besar-besar daripada 13 dengan 30 ni, dia akan datang balik kepada EMA 15 punya group. 15 minit EMA punya group. Biasanya dia touching atas, kita start masuk lah. Normal dia akan sampai ke tengah dan ke bawah, itu lagi sedap masuk. Okey, ini dia touching, dia reject. Lambat masuk, kita entry apabila dia dah duduk dekat atas 13 balik. Lambat masuk saja kita boleh entry, tapi atas 13 balik. Kalau kata dia break high ni lagi bagus. Break high sebelum dia turun tu lagi bagus lah. Okey. Tapi lambat sikit lah. So, okey. Lepas tu dia turun lagi, dia duduk lagi kat atas. Ini siapa-siapa yang sell ni daripada bawah ni, sell daripada bawah, account sampai kat sini arwah account ni. Arwah account. So jadi sebab itulah saya cuba developkan method yang follow trend. Developkan method yang follow trend. Kita tak nak lawan trend. Kita tak nak against. Dia tengah naik, kita sibuk nak sell. Tengah naik je kita cari CB1 nak sell. Itu bahaya. Kalau untuk Dow Jones ni cukup bahaya. Fokuskan kepada buy jika sekiranya tengah trending macam ini. Okey. So kalau kita tengok arah dia sekarang, duduk di M5 minit lah saya tu. Arah dia sekarang, arah dia buy. Arah up, buy. Duduk di 15 minit, buy. Naik. Duduk di setengah jam, naik. Duduk di 1 jam, naik. Tapi ni belum pull back. 1 jam belum pull back. Biasanya, bila dia keluar daripada channel, yang merah ni 13 ni keluar daripada channel, untuk swing, tunggu market datang balik ke channel. Market datang balik ke M50. Saya tunjuk contoh lah. Pernah berlaku satu ketika, kita tengok. Keluar daripada channel, dia datang balik ke channel. Ini yang kita nak. Lambat masuk, duduk ke atas balik. Kita baru masuk, tak ada masalah. Okay? Lepas tu dia datang lagi sekali, ini dah risiko untuk kita. Kalau nak masuk boleh. PO ataupun pending order di MA50 dan MA50 close dan low. Sini dan ke bawah ni kita masuk. Kalau dia reject lah. Kalau tak ada, dia jadi macam ni, kena lari. Kena lari. Kalau tak nak ambil risiko, dia reject daripada 50 ni, naik duduk atas, dia balik. Baru kita buy. Okay? Kalau tak nak ambil risk. Nak kurangkan risk lah. Nak kurangkan risk. Okay. So, kalau di 15 minit kita akan dapat setup tu kerap. Kerap kita akan dapat setup. Okay. Untuk scalping, boleh faham ni? Boleh faham ke tak sampai sekarang ni? Boleh onkan mic untuk bercakap? Faham cikgu. Ini apa pula lah, mic 30 keluar. Faham. Bagus. Faham cikgu. Okay. Baik. Terbaik you. Okay, right. So, saya ajar dah combination dengan kat bawah ni. Saya belum tunjuk lagi combination dengan kat bawah. Tadi kita tengok dekat atas, right? So, kita tengok pula dekat bawah. Contoh dia macam dekat 15 minit. 15 minit starting semalam dekat sini. Okay? Sini setup berlaku. Sini flat punya bukit. Yang sini atas pada 50. Atas pada 50. Dan kita tengok candle mana dia paksa masuk ke strong zone. Sini belum masuk. Candle ni dia masuk ke strong zone. Bila masuk kat sini ni, fokus pada buy dah. Dia dah masuk sini. So nak buy kat mana? Apabila William 10 ni turun bawah. Dia beritahu kat kita ni, saat untuk masuk buy. Ada tak benda yang untuk bantu kita kat atas? Oh, adalah. MA30 punya, MA50 punya group ada kat sini. Ada tak height ni? Oh, ada support zone kat sini. Swap. Area swap zone. Okey. Benda-benda macam ni yang kita nak untuk bantu kita. Floating sikit tak ada masalah sebab apa? Kita dah follow arah. Trend is friend. Macam mana nak tengok trend? Ni macam mana nak tengok trend? Orang duk bercerita trend is friend tapi tengok M1.
Memanglah tak boleh. So kita tengok daripada H1, M30, M15, akhirnya barulah sampai ke M5. M5 tu dia akan kencang buat pullback. Ini mesti M5 turun bawah ni. Ya. Takkan M5 turun bawah. Kita tengok sini. M5 turun bawah. Sini. M5 kita nak hold position. Matilah sebab apa? Bawah ni 15 minit duk tunggu, setengah jam duk tunggu, 1 jam duduk tunggu. Yang nak lawan ni adalah 5 minit. Tak boleh lah. So biar dia turun. Kalau kita tengok kat sini pun 5 minit, merah ni tak keluar lagi daripada satu lagi indikator kita. Merah ni kalau boleh dia keluar ke bawah. Ya, line merah ni dia break bawah. Baru tu kuat nak turun. Ya. Ni macam ni dia reject zero, dia duduk luar balik. Kuat nak naik ni. Ya. Macam ini. Kita tengok kat sini. Ya. Tengok dekat sini. Merah dah start duduk kat luar. Ya. Turun bawah. Kalau ada satu candle merah, 2 candle, 3 candle merah, dia akan tarik merah ni ke bawah. Ni next candle je close duduk atas balik. Ya. Dia beritahu kat kita, siapa-siapa yang layer sell kat bawah ni mati kering. Sebab apa? Trend tengah up. Ya, M5 minit trend tengah up. 15 minit kata apa kat sini? 15 minit sekejap sini dia keluar, start keluar. Ya, sini dia keluar. So, kita boleh detect awal benda tu nak keluar base pada benda ni. Ya, base pada benda ni. AO bagi base juga kepada benda ni. Ya, dia break zero line. Zero line dia break bawa masuk. Ni boleh hold position lah ni. Ya. Okey. So, ini cara macam mana baca setup bom. Okey. Okey. Tu betul. Ahmad mati kering. Mati kering tu maksudnya apa? Mati yang tidak dimandikan, tanang gitu je. Mati kacau. Ya, setup bom ni semua pair boleh. Setup bom ni semua pair boleh. Asas pada benda ni lah, asas pada setup bom ni lah, saya buat entry untuk Dojun. Okey? Saya akan tengok Dojun semalam pukul 16.30 kat mana? Merah, tak nampak apa. Aduh. Apalah ni merah. Kenapa hitam? 16.30 cari. Masa dia 16.30. Sini. Ni 16.30. Ni pukul 10.30 punya candle. So candle ni yang kita nak. 10.30 start. 1, 10.30, 10.45 1. Yang ini candle pukul 11. Okay? Ni okey. So dalam keadaan sekarang ni, line yang saya letak je candle sini. Candlestick duduk sini. Ya. Candlestick duduk sini. Pertamanya satu bukit dekat atas. Okey. Sini dekat atas 50. Okey. Price duduk macam ini. Kita tengok di M5. M5 dah buat setup untuk naik. Betul? M5 dah buat setup untuk naik. Bagi saya, bila M5 buat setup untuk naik, M5 punya zone ini akan menjadi buy zone. 5 minit ni, MA50 group ni akan menjadi buy zone. Jika sekiranya bocor ke bawah 5 minit ni, M15 akan menjadi support untuk saya buy. Sehinggalah ke bawah sini. Kalau lah kata candle keluar tu ni, keluar kat bawah ni, saya terpaksa kerat saya punya position. Tapi Dojun ni pada pukul 10.30 hingga pukul 11, ingat apa saya cakap ni, dia buat pergerakan setempat.
Kalau orang berlari kat situ je. Dia tak pergi jauh. Dia pergi naik atas, dia turun bawah balik. Dia turun bawah, dia naik atas balik. So, buy boleh untung, sell pun boleh untung. Tapi untuk buy dengan sell ni, kita tengoklah trend. Tengok trend. Trend dia sekarang ni nak up dah ni. Nak up. Okay. 5 minit dah kan nak up dah. 15 minit baru belum kopong, baru nak keluar. Sini baru keluar. Tetapi kita dah ada dah tanda. Kita dah tanda nak buy dekat 15 minit, buy sini, nak buy sini. Kita punya target lah. So last kali entry kita masuk sini. Ini yang pentingnya, kita nak layer. Akaun kecil tu 0.01, 0.01, 0.12 position, 3 position tak boleh. Start 0.02 pula. 0.02. Okay. Turun lagi, floating lagi 0.04. 0.04 2 position, lepas tu 0.08. Sebab trend tengah up, kejap lagi zap dia naik semua plus. So macam itu cara nak trade lah. Kalau kata pada betul-betul pukul 10.30, dia buat pergerakan setempat ni, masuk saiz katakanlah 0.03, lot kecil lah. 0.03 masuk position pada masa tu, katakanlah dia turun sikit kita buy sebab kita tahu dah dia target market nak naik. Market nak naik, kita assume market nak naik. Duduk di M5 minit kita dah tanda-tanda kat mana nak masuk. Duduk di M15 kat tanda nak mana nak masuk. So kita menunggu. Kita duduk run dengan 0.03. Akaun kita 100 ni 0.03, 0.3. Naik. Jadi close $2, $3 kita close. Kan turun lagi, masuk lagi. Close $2, $3 kita close. Okay, katakanlah floating 0.03 tu. Dia turun bawah lagi. Kita tambah dekat support lagi 0.05 ataupun 0.06. Okay. Dia turun lagi, tambah lagi 0.1 ataupun 0.1 ataupun 0.12, tambah macam tu. Mungkin sampai 4 layer macam itu. Untuk lot saya berlarian kita stop lah. Tengok keadaan. Tunggu market plus. Okay. Boleh pergi sampai ke M30. Tengok saya tukar M30, di mana dia pergi marketnya. Okay. Nampak tak? Akhirnya dia berhenti di, yang turun semalam dia berhenti di M30 low. Apa tak? Ada benda dah dekat bawah ni. Dia berhenti kat pada kenaikan yang dia buat ni, boleh kata dah kata pecah CB lah. Katakanlah pecah CB. Kalau belajar CB, tak CB lah. Tapi dia turun kat sini. Katakanlah dia keluh kat bawah ni, kita terpaksa cut lah kita punya position. Tapi sebelum kita nak buat decision tadi tu, kita dah kaji dulu. Market nak naik ke nak turun pada hari ni. Okey? Boleh faham ke tak apa yang saya cakap ni? Boleh juga, boleh. Boleh So kita ada lagi 5 minit, boleh tanya. Boleh je, sebelum tapi saya kena stop. praktis. Okey. So mana-mana yang lambat masuk tu boleh tengok video, nanti saya sharekan balik video ni. So lepas ni kalau ada kelas tolong fokus ya. Tolong fokus sebab apa? Apabila saya mengajar tu mungkin benda tu dah terjawab tapi soalan diulang lagi. Tak ada masalah, tanya tak ada masalah. Boleh. Nak kaji market tu naik atau tak, tu macam mana? Saya rasa saya dah explain nak kaji market nak naik atau tak di kat macam mana tadi saya dah explain. Cikgu macam mana hari ni market dah ke atas nak entry. Tadi so okey, apa-apa yang berlaku hari ni sekarang ni apabila pukul 10.30 nanti, ready kan? Kalau macam ini punya, kita dah belajar entry. Okey. Kita ada belajar. Ini adalah ELC yang pertama, right? Yang ini adalah zone B. Betul? Then benda ni tukarlah kepada M15 dan tunggulah. Hak mana logik yang nak masuk? Kalau dia turun laju ni, so kita boleh ambil dekat sini. Ada dua keadaan sekarang. Ingat ni apa yang saya tunjuk ni? Yang ini adalah support. Yang ini adalah swap. Okay? So kita nampak sini, swap ni kena dekat sini. Kemungkinan besar ni, dia mari cari dan dia akan juk naik ke atas. Kemungkinan besar. Tetapi kita ada zone-zone yang ini ni. Market tengah up.
dia akan bagi entry nanti. Dia turun ke bawah. Jarang berlaku dia turun terus, jarang berlaku. Dia mesti hormat zon ni. Mesti hormat. Kalau 15 ni dia tak berhenti, dia pasti akan berhenti di 30. Ya. Ready lah dengan lock lagi untuk tembak kat sini. Ya. Ready lah dengan lock lagi. Kalau sini masuk 0.04, sini akan jadi 0.08 dua position. Ya. Ni dua position 0. Naik saja ini atas ni 00 ataupun plus, yang ini dah plus banyak dah. Okey? Okey, faham Ciko. Faham ya? So, Ya, jadi untuk swing sekarang ni kita perlukan 10 ni turun bawah. Untuk swing. Ya, kita perlu, tapi kemungkinan malam ni tak sampai. Ya, kemungkinan malam ni tak sampai. So, untuk swing juga market ni akan jadi mengecil. Ya. Dan dia akan patah balik, ini akan jadi besar balik. Okay. Sama macam kat sinilah lebih kurang. Tapi pada masa ni H1 belum masuk ke strong zone. Belum masuk ke strong zone pada masa ni. Walaupun dia mengecil nak membesar sini, H1 belum masuk strong zone. Okey. H1 masuk strong zone kat sini. Okey, ini ready lah kat zone-zone ni nanti. So, saya tak boleh nak predict sharp. Oh, mesti nak berhenti kat sini. Tak. Ingat apa yang saya cakap, pukul 10.30. Nanti kalau dia turun, kita cari buy di tempat yang betul lah. Ya. Tapi market dia pukul 10.30 tu dia lari setempat. Maksudnya, dia turun, zap, tengok kita buy. So, buy tu, standby untuk close terus. Zap, dia naik balik. $2, $3 close. Kalau dia turun lagi, masuk lagi. Okay. Akhirnya posisi tu floating, kita tunggu next level terus. Nak cover. Okay. Faham ya cara saya? So, gunakan account yang ada untuk dapatkan dia punya tune dulu. Tune untuk trade Dow Jones. Okey? Boleh tak macam itu? Pukul 10.30 ni market dekat US dia baru open market, baru buka. Bursa dia buka. Okey, pada masa tu di dalam Dow Jones ni dia ada banyak company. Ada berpuluh-puluh company. So, syarikat dia punya informer dia akan collect data pada masa pukul 10.30 tu. Oh, company ni semalam macam mana, close starting dia macam mana, company ni macam mana, company ni macam mana. Itulah dia punya menyebabkan market tu bergerak setempat. Ya, ada company yang bukanya tinggi, ada company yang bukanya rendah. So, maksudnya dia capture data tu naik turun, naik turun, naik turun. Okey? So, kita ambil peluang dengan dia punya naik turun tu. Okey. So sampai sekarang boleh faham? Konsep apa yang nak tanya? Konsep setup bom boleh faham tak? So setup bom ni boleh pakai di mana-mana pair. Cikgu. Ya, tanya Cikgu. sila. Nanti boleh letak dalam grup Telegram tu letak setup untuk indikator semua? Setup untuk indikator. Okey. Sebab tertinggal lah. Okey. Kalau tertinggal tak apa, boleh tengok video nanti. So, Video kalau kita laju tengok kan? dekat sini, yang ini berlaku setup bom kat sini. Okey. Sini turun, tak ada setup satu bukit. Sini turun, sini naik, ada setup. Ya, sini naik ada setup ni. Macam mana kita nak kenal setup ni, suatu soalan? Macam mana kita nak kenal setup ni nak naik? Atas MA apa ni, candle atas MA 50. Okey. Setup uptrend lah maksudnya. Bawah MA 50, candle bawah MA 50, downtrend. Habis apa kaitan merah dengan biru tu? Naim. MA 13 cross MA 50. Betul petanda dia. Confirmation. Nampak tak? Dia clear duduk atas. Okey, dia patah balik ni kita nak. So setup sebenarnya berlaku dekat sini. ABC.
A, B, Oh, C cross, di atas cross. line. Betul? Okey, yang kedua, confirmation kita. Kalau ni dah boleh masuk dah ni. Kita nak confirm untuk berjalan jauh, dia kena buka. Merah dengan biru buka, dia patah balik. Ya? Baru dan dia naik duduk atas balik. Baru dia pergilah. Ni konsep. So dekat sini pun sama, dia reject. Dia datang sini dia reject, naik duduk atas balik. Okey? Dan akhirnya ada movement ke bawah. Okey, itu contoh dia lah. Kalau GU GU ada buat setup dekat sini. So kita sepatutnya boleh dapat setup ni lah. Yang ini boleh dapat ni. Kita boleh masuk sel sini. Dan yang ini kita boleh masuk buy dekat sini. Ni, buy masuk dekat sini. Sell masuk dekat sini. Sell masuk sini. Okay. Sebenarnya sell ni nak masuk sini, dia datang daripada swap zone ni. Ni. Ini swap zone yang laku apabila merah ni dah break low ni, dia cari balik, dia akan berlaku swap zone. So indikator ni untuk memudahkan kita tengok aje. Ya. Okay. So ini ada setup boleh masuk Japanese yen. Pun ada setup kat sini. Kanada. Ini dia buat setup sell. Setup sell dekat swap zone, B zone. Tapi ini tak cukup cantik. Sebab apa? Kita entry sell di zone ni, kita nak cari entry sell di zone ni. Kita nak cari entry sell di zone ni. Dia turun, lepas tu dia naik balik, buat dia fake kan ni, dia buat ABC ke atas. Ni tak ada masalah, cuma kita nak fahamkan konsep. Okey? Fahamkan konsep. Okey. So sekarang ni dah pukul 10.05. Saya cuba semua TF boleh pakai boom. Ya, semua TF boleh pakai. Daripada 15 minit sampai ke H1. Kalau nak pakai H4 lagi lambat lah. Takut seminggu pun tak dapat satu setup. Cikgu, saya nak tanya, untuk exit macam mana cikgu? Untuk exit, kau nak berapa banyak tu? Nak kaya malam ni juga? Okey, nak exit ni kalau tarik pakai Fibo pun boleh. Kalau saya punya exit lagi senang. Saya cukup apa yang saya nak saja malam tu dah saya keluar. Okey. Katalah contoh lah. Kalau kita terlalu tamak sangat, market patah balik, kita jadi geram sendiri. Okey, kita jadi geram sendiri. Kalau kita kata kita pakai TP, kadang-kadang lagi-lagi 10 pip lagi nak sampai TP2, dia reverse. Sakit hati. So jadi bank in lah mana yang ada, nanti kita cari setup lagi. Cari setup lagi. Okey. Kalau kita nak maksimum TP, tarik Fibo lah. Contoh dia, ni dominant. Contoh ni dominant. Dominant. Okey. Dominant break. Dia buat setup. Saya pun masuklah kat bawah tu, saya pun tarik Fibo base kepada dominant break. Sini saya cari 161. Boleh lah ni, ambil lah 161. Betul tak? Ini kita makan kat sini. Daripada sini kita masuk, kita makan sampai kat sini. Okay. Ini maksudnya kalau nak maksimum TP lah. Tapi kalau orang yang terror, dia akan masuk kat sini. A, B, C. B point yang pertama. Okey, dia masuk. Ini okey lah. Ini FICVR konsep, tak ada masalah. Okey. Tetapi kalau dia turun sikit, dia naik pergi pecah. Kita punya posisi kat sini dah kerak lah. So, saya beritahu malam ni, set satu setup yang 90% dia pergi. Okay? So, hak ni kita masuk, dia break bawah ni, dia pergi. Hak ni kita nak. Sikit, tetapi apabila kita ulang berkali-kali, dia akan jadi banyak. Okay? Okey, so saya sudahi malam ni dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next sesi mungkin minggu depan. So tolong perhatikan Dow Jones apa yang berlaku nanti pukul 10.30 hingga pukul 11. So kalau ada yang lot tu bolehlah masuk 0.01 untuk belajar. Masuk sikit-sikit untuk fahamkan, ya. Untuk fahamkan.
So dia tak boleh blow kalau masuk 0.01. Ya. Okey. Okey. So saya sudahi malam ni. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala Terima kasih, cikgu. Jumpa lagi. Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.